Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast sejarah. Hari ini kita dalam episod ke-9 yang ini mengenai topik fokus SPM dan seterusnya PTM 1957 dan juga mengenai rombongan Merdeka dan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Hari ini saya bersama dengan saudari Syaf daripada Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syafira Alia, tapi semua orang panggil saya Syaf. Saya dari sekolah SMK KGV. Boleh Syaf ceritakan sejarah sedikit mengenai macam mana proses Tunku Abdul Rahman ni pergi ke London nak tuntut merdeka ni? Pada mulanya, Tunku Abdul Rahman telah berlepas dari Kuala Lumpur ke Singapura menaiki kapal terbang. Selepas itu, pada 1 Januari 1956, Tunku Abdul Rahman dan juga rombongan kemerdekaan telah menaiki kapal laut dari Singapura ke Karachi, Pakistan. Dan mereka telah sampai di London pada 14 Januari 1956. Apa yang menarik yang kita boleh tengok dekat sini adalah perjalanan dia bermula daripada Kuala Lumpur, pergi ke Singapura, lepas tu naik kapal MV Asia, pergi singgah ke Karachi, Pakistan, kemudian baru pergi ke London, sampai ke London. Jadi kenapa Tunku Abdul Rahman pilih untuk buat macam tu? Kenapa dia tak ambil kapal terbang daripada Singapura pergi ke direct pergi London, kan lebih senang macam tu. Jadi boleh Syaf jelaskan kenapa Tunku Abdul Rahman berbuat demikian? Saya agak bijak kerana Tunku Abdul Rahman telah menggunakan masa itu untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu, dengan wakil Parti Perikatan tentang strategi mereka apabila berunding dengan British. So maksud kata mereka saja delay perjalanan ini supaya dapat buat satu strategi yang paling ampuh, yang paling sesuai untuk tuntut merdeka daripada pihak British itu sendirilah. Selepas daripada perjumpaan antara Tunku Abdul Rahman bersama dengan pihak British, kedua-dua belah pihak mempersetujui untuk membentuk sebuah Suruhanjaya perlembagaan ataupun dikenali sebagai Suruhanjaya Red. So sebenarnya apa Suruhanjaya Red ni dan apa tugas Suruhanjaya Red? Suruhanjaya Red ni dinamakan kerana pengerusi Pengurusan Tanah Melayu pada waktu itu adalah Lord Reed. So, Suruhanjaya Reed ni peranannya untuk memeriksa aturan perlembagaan. Sebagai contohnya, memeriksa undang-undang supaya tidak memberi efek kepada Ratu England ataupun Majlis Raja-Raja Melayu. Okay. Selain itu, diorang juga mencadangkan bahawa kita ada ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong, yang terdiri daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Dan juga membentuk satu bentuk kewarganegaraan, iaitu Warga Negara Persekutuan Tanah Melayu. Di samping itu, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dan juga kerajaan negeri yang mempunyai kuasa otonomi. Sebagai contohnya lah, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan akhir sekali, untuk melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Jadi itu adalah peranan Suruhanjaya Red. Atau apa intipati yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 ataupun PTM 1957 ni sebenarnya? Dalam intipati Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni ada 5, iaitu pengamalan, sistem raja perlembagaan dan sistem demokrasi, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan agama Islam dan juga kewarganegaraan. Okey, bagi Raja Perlembagaan adalah mengadakan ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong yang akan menjalankan tugas ini selama 5 tahun. Kemudian bagi bahasa Melayu pula, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan selain itu, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita dan sebagai bahasa pengantar di negara kita ini. Di samping itu, kewarganegaraan yang boleh diperolehi dengan 3 cara, iaitu kuatkuasaan undang-undang, naturalisasi dan juga permohonan. Bagi agama Islam pula, menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara kita. Akhir sekali adalah hak istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain dipelihara. Jadi itu adalah intipati yang utamalah saya kira dalam Perlembagaan Persekutuan
yang kekal sampai hari ini. Jadi Syaf, cikgu ada satu soalan nak tanya Syaf sebelum kita akhiri kita punya podcast ni. Soalan dia, mengapa kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab pada hari ini, kita perlu mempertahankan perlembagaan persekutuan? Salah satu sebab yang kita perlu pertahankan perlembagaan persekutuan negara kita ini supaya negara kita tidak mudah dijajah oleh kuasa asing dan juga untuk menjaminkan keharmonian negara kita dan pentadbiran negara kita berjalan dengan lancar. Jadi itu saja podcast sejarah kita pada hari ini. Terima kasih Syaf kerana sudi datang ke studio. Jadi Syaf ada pesanan buat kawan-kawan dekat luar sana? Okey, saya harap kita semua akan berusaha bersungguh-sungguh kerana SPM tak lama lagi dan semoga kita semua tentulah dapat naik pentas untuk membanggakan ibu bapa kita dan juga kita perlu ingat yang masa depan kita bergantung kepada result SPM kita. So jomlah kita bersama-sama berusahalah bersungguh-sungguh. Okay, jadi kita jumpa lagi guys dalam episod yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.